Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Tuan Haji Said Agil, kita punya CEO Al-Haddad Marketing Sdn Bhd. Terima kasih bos. Terima kasih pada Faiz Helmi, pada Teluk Intan, Wan Rafidah Abdul Qadir, Bazid Aziz, Kak Syahaliza, terima kasih banyak. Den Hamzah, Faiz Helmi, kemudian Raja Fauziah, Raja Idris, Kak Salamiah Abdul Ghani, Pak Ya, Faiz Helmi. Boleh like page Masjid Nurul Hijrah Teluk Intan, Perak. Terima kasih Kak Ramlah Mak Lazim, Balik Pulau Clear, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia, Cik Hatiah Syafi'i, Dan Hamzah daripada JB, Kak Saliza Agus, Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura. Terima kasih orang Singapura. Muhammad Zuhair, Muhammad, Ungku Yati, Waalaikumsalam. Su Haji Ishak, hari ni awal sikit, tak ada kena duduk atas kursi. Kak Shima daripada Singapura juga, terima kasih banyak. Kak Syam Silah Mahmud daripada Puchong, berhampiran Masjid Terapung Puchong. Cantik set Ustaz. Kita tukar lokasi kan, kita pindah lokasi sikit atas faktor keselamatan. Allahu Akbar. Kak Sabariah Abu Samad, orang-orang kuat Puan Malaysia ni, terima kasih banyak. Ainul Mursyida dan juga Kak Nirma Nasir juga daripada Singapura. Ramai orang Singapura hari ni. Ainul Mursyida daripada Lunas, daripada Lunas Kedah. Kak Jamaliah Jaafar juga, orang kuat Puan Malaysia juga. Terima kasih banyak. Baik, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton. Ahmad Rasidi daripada Gopeng, alhamdulillah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni saya nak sharekan sedikit. Saya nak share sedikit tentang satu tajuk, iaitu
benda yang berkait dengan iman, dipanggil martabat iman, ataupun level iman, ataupun dipanggil peringkat-peringkat iman. Sebab iman ni dia ada level dia, tak? Dia ada level dia. So kita nak tengok level kita duduk di sudut yang mana, duduk di mana level iman kita. Biar level kita ni, biarlah kalau boleh tahap keimanan kita duduk di tahap yang paling tinggi sesuai sebagai hamba Allah. Saya sebut begitulah. Nanti kita akan tengok. Baik, teruskan share insya-Allah. Baik, disebut dalam kitab ini, akidah kitab ni, kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang termaktub dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, iaitulah mereka yang mempercayai 6 rukun iman, iaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan qada dan qadar Allah. Dan mereka-mereka ini adalah golongan yang termasuk orang-orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sahabat sekalian, ini kita sebut sebagai basic, sebagai basic yang bila kita beriman dengan 6 rukun-rukun iman yang disenaraikan oleh Nabi dalam hadis yang sangat panjang, yang saya dah ringkas, bukan saya ringkas lah, yang ulama telah merengkaskan 6 rukun iman yang saya baca tadi. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dengan ke-6 rukun ini, mereka ni sebenarnya adalah orang yang dianggap benar dalam pengakuan akidah mereka, benar dalam pengakuan iman mereka. Atau bahasa lain lah yang kita rasa senang nak bagi faham, kira orang hebat lah, macam tu. Tak, orang yang beriman dengan 6 rukun ni kira orang ni hebat lah, orang ni telah mengikut lunas-lunas agama yang betul, insya-Allah. Baik, cuba sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu tengok dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 51. Surah Al-Hujurat ayat 51. Terima kasih Kak Salasi Hasan, Maria Muhammad, Bukit Besar, Kedah, Kak Jamaliah Jaafar dah share, terima kasih banyak. Eli Masni, Tohun, Abang Azmi Omar kita daripada Ijuk, terima kasih banyak. Kak Zah, Kak Latifah Omar, Abang Mat Tapah, Abang Mat Isop daripada Taman Seri Gombak, terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat yang ke-15. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya, kata Allah, Allah letak dengan perkataan innama, Allah guna kalimah innama, sesungguhnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama ni lafaz taukid, salah satu lafaz yang dinamakan ada waktu taukid, alat-alat untuk menguatkan ayat. Itu dalam bahasa Arab lah, dipanggil lafaz taukid.
Contoh dia innama, itu jenis-jenis tu untuk menguatkan ayat tu. Mana ayat tu jadi very strong, jadi kuat. Maknanya kita kena alert, kena ambil perhatian, kena tengok betul-betul ayat tu. Bila Allah sebut tu kita kena tengok. Baik, Allah kata apa? Allah kata sesungguhnya yang dikatakan orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Thumma lam yartabu. Yang ini yang paling penting. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu maksudnya mereka sangat yakin. Orang yang beriman, sahabat sekalian, dia tak boleh ada keraguan. Sebab iman ni dia very special. Iman ni disebut oleh para ulama al-iman huwal yakin. Ulama kata iman itu ialah keyakinan. Dia mesti yakin. Saya sebut dah banyak kali kan, saya bagi contoh dah. Kita nak fahamkan maksud yakin tu. Yakin ni sahabat sekalian, kalau dalam kitab fiqh dia ada yakin, dia ada zon, yakin, zon, syak, waham. Yakin tu 100%. Itu kalau terjemahan nombornya, yakin dia mesti 100%. Zon ni maknanya 75%. Kuat jugalah. Dia dekat nak sampai yakin. Syak ini 50-50 lah. Orang Melayu panggil 50-50 kan, apa nak sebut, 50-50 lah, separuh-separuh. Dia duduk tengah-tengah. Dan yang satu lagi teruk lagi dia panggil waham. Waham ni 25%. So kalau iman dia mesti yakin. Dia tidak boleh syak, dia tak boleh zon ataupun syak. Syak lagi teruk lah, 50-50 kan. Contoh, kita percaya pada Allah, rukun iman, mesti percaya tu dengan yakin. Tak boleh ada, kata ulama, walau sedikit pun keraguan. Ya ke Ustaz, Allah tu maha berkuasa? Tak boleh. Tak boleh ada perkataan ya ke Ustaz? Tak boleh. Tak, kita rasa macam ragu-ragu kan, rasa macam ya ke, betul ke. Itu semua ayat keraguan. Itu tak boleh ada dalam soal iman. Ya ke ada seksa kubur Ustaz? Tak boleh. Mesti percaya punya. Walau kita tak nampak, kita belum alami, kita tak pernah tengok pun korek-korek kubur nampak orang mayat kena seksa tak pernah lagi lah. Tapi wajib percaya 100%. Itu soal iman. Tapi kalau dalam hukum fiqh pula, dia lain sikit. Hukum fiqh ni, saya bagi contoh selalu, dia ada benda yang mesti kita letak hukum dia yakin. Ada benda yang memadai dengan zon pun sudah cukup. Contoh, ulama fiqh kata, sekejap ni pakai teropong Ustaz. Terima kasih. Nak baca komen je. Terima kasih Arif Fazila Arifin, Kuala Kangsar, Kak Shima daripada Singapura tadi. LNS dan LNS tu apa Kak? Live and share ke apa? Haslina Abdullah, terima kasih. Umairah Kalisha, Johar Haji Khalid, Kak Tun. Lama dah Kak Tun tak masuk. 2 hari Kak Tun absent ni. Abang Bro Kasim, selamat raya Abang Kasim daripada Gombak, orang kuat Gombak kita. Kak Sabariah, thank you sharing. Abang Arif Melawati clear, terima kasih. Kak Jamaliah Sanusi Ceras clear. Kak Latifah Kulim clear.
Tohun #yakin percaya 100%. Betul tu Kak Ramlah Sulong, terima kasih banyak. Baik, teruskan share. 57 orang yang share. Terima kasih. Baik, sahabat sekalian, saya bagi contoh gini. Saya nak sikit lah, nak bagi nampak beza antara yakin dengan zon. Ini dalam fiqh lah ya, dalam ilmu fiqh. Ulama fiqh sebut menentukan masuknya waktu solat, menentukan menentukan masuknya waktu solat mesti dengan yakin. Menentukan masuknya waktu solat mesti dengan yakin, tidak boleh dengan zon. Menentukan arah kiblat, ulama kata memadai dengan zon. Boleh dapat tu? Saya ulang sekali lagi. Dalam hukum fiqh, menentukan masuknya waktu solat mesti yakin 100%. Waktu sudah masuk baru boleh solat, baru sah solat, dan baru boleh solat dan sah solat, sebab kita dah yakin waktu sudah masuk. Contoh, macam mana nak tentu yakin waktu masuk? Pertama, tengok takwim. Maghrib 7.23. Lepas tu tengok jam dekat TV, jam dekat dinding, jam handphone. Dengar pula azan maghrib 7.23 umpamanya kan. Kita pun dah dengar bang, dekat handphone pun dah bang, TV pun dah bang, masjid surau pun dah bang. Yakin ni, baru kita solat, baru sah semayang kita. Mesti yakin. Dia tak boleh zon tau. Zon ni macam mana? Contoh gini, menentukan masuknya waktu zuhur, budak-budak sekolah balik, tu tak boleh. Kan pasal kebetulan bila budak sekolah balik je bang zuhur, budak sekolah balik je bang zuhur, pukul 1 lebih kan budak-budak balik. So kita pun duduk kat laman rumah kat depan tu, duduk atas buaian tu, tengok budak-budak menderu balik, budak-budak sekolah balik. Kita pun zuhur dah ni. Tengok-tengok semayang, rupa-rupa baru pukul 11. Pasal budak-budak balik awal, sekolah terbakar. Dah, kita pula dah semayang, padang dengan muka. Yang tu tak boleh. Tak sah semayang. Menentukan waktu secara zon, itu tak boleh. Ataupun menentu masuk waktu asar, mamak jual roti lalu. Yang naik motor tu kan, pom jual roti tu. Setiap kali mamak tu lalu je asar, setiap kali asar je mamak tu lalu, kebetulan. Kita tak boleh jadikan mamak roti tu indikator masuknya waktu asar, tak boleh. Dia mesti yakin. Sehingga ulama fiqh kata, kalaupun kita waktu dah masuk tapi kita tak yakin, kita semayang, ulama kata tak sah. Walaupun waktu sudah masuk, tapi sebab kita tak yakin, kita 50-50, ni dah masuk belum, semayang je lah. Padahal dah masuk, tapi kita tak yakin, ulama kata semayang pun tak sah juga. Itu contoh. Maknanya nak menentukan waktu solat mesti yakin, mesti 100%. Adapun penentuan arah kiblat, dia memadai zon saja. Zon ni 75%. Contohlah kita musafir, ada 3 orang. Seorang straight kiblatnya, yang seorang kata ke kiri sikit, yang seorang lagi, orang ketiga kata ni ke kanan sikit ni. Tiga-tiga semayang tu 3 kiblat berbeza, lari sikit-sikit. 3 orang. Ulama kata 3 sah. Sebab dimaafkan kerana Makkah tu terlalu jauh dengan kita, jadi memadailah hala yang sama. Maka ulama kata lari sikit-sikit itu dimaafkan. Itu nama dia zon. Boleh dapat no? Itu saya bagi contoh saja. Jadi nak membezakan. Okey.
Baik, sat. Terima kasih Kak Juli. Opah kirim salam katanya. Kirim salam balik kat Opah. Kirim salam balik kat Opah. Terima kasih banyak. Kak Shima, betul, like and share. Pandai pula saya teka. Kak Tun, sekali lagi tak datang kena denda lah. Hari ni kita maafkan. Ahmad Khalil terlewat sikit. Sat. Banyak tu rujukan ni. Sebentar. Sebentar. Okey. Baik, terima kasih Kak Juli nah. Kirim salam balik Kak Opah. Lama tak jumpa Opah. Rindu Kak Opah. Kirim salam Kak Opah. Baik, terima kasih sahabat yang share, yang menonton, yang mendengar, yang komen, yang bagi pandangan, ya, yang respon, terima kasih banyak. Yang mencatat, terima kasih banyak. Baik, begini. Kita sambung balik cerita iman tadi. Ayat 15 surah Al-Hujurat. Allah kata, orang yang beriman pada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu. Suatu iman ni dia tak boleh ada keraguan. Tak boleh. Ya ke Ustaz? Ya ke Ustaz? Tak boleh. Kan? Kalau benda lain tak apa lagi. Ya ke Ustaz? Apa nak bagi contoh? Susah agak nak bagi contoh ni kan, kalau ya ke Ustaz ni. Tapi kalau bab tauhid tak boleh. Betul ke Ustaz? Allah tu ada, Allah tu berkuasa, syurga tu ada. Tu tak boleh. Sebab ia melibatkan iman, dan iman ini ulama dah bincang panjang lebar. Ulama kata al-iman huwal yakin. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan. Itu nama dia iman. Boleh. So maknanya apa pun yang melibatkan tauhid, yang melibatkan akidah, kita mestilah lam yartabu. Tak boleh ada sebarang keraguan. Tak boleh ada sebarang keraguan. Thank you Cik Milah kita, Jamilah Abu Hasan, sahabat sekolah dulu. Baik. Kemudian apa lagi? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan hendaklah orang-orang yang sempurna iman itu mereka yang sentiasa berjuang, sentiasa berjihad dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka, dengan apa yang kita ada, kita salurkan, kita infakkan di atas jalan Allah. Ada harta, belanja atas jalan Allah. Ada tenaga, guna ke arah jalan Allah. Ada wang ringgit, belanjakan fisabilillah. Ada kenderaan, guna untuk agama Allah. Ada kuasa, guna untuk martabatkan agama Allah. Ini kita kena faham molek-molek, kena faham betul-betul. Sebab apa sahabat ibu ayah sekalian? Sebab ini melibatkan iman. Iman ni wajahidu, dia mesti ada jihad. Apa makna jihad? Jihad bukan maknanya berperang sahaja yang difahami oleh kita. Saya sebut jihad, tuan-tuan faham, oh ini perang, jihad lawan Israel. Itu sebahagian. Kalau kita tengok kalimah jihad itu sendiri, jihad itu maknanya bersungguh-sungguh. Daripada kalimah jahada. Jahada maknanya bersungguh-sungguh. Kita buat kerja sungguh-sungguh, itu jihad.
saya kuliah malam ni sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah kan, pakaiannya, settingnya, mikrofonnya, audionya, videonya, lightingnya, macam ya je, padahal lampu siling je kan. Nak bagi tahu apa benda, kesungguhan. Itu jihad. Tuan-tuan, ibu-ibu dengar sungguh-sungguh walaupun sampai terpejam mata. Tinggi betul makam jihadnya tu kan, sampai dah terlelap, mana pula ustaz hilang pula daripada pandangan mata ni kan. Bawa tenang tuan-tuan, takkan tengok live pun boleh tertidur kot kan. Tapi untung tengok live, sebab ustaz tak tahu apa tuan-tuan buat. Kan, tak nampak tuan-tuan baring ke, sambil menengok TV ke, sambil mengunyah ke, sambil memasak ke, tak tahu, tak nampak tak. Tak apalah, yang penting dengar elok-elok sudah. Itu jihad. Kita dengar sungguh-sungguh. Bila makan, bab ni memang laju lah. Bila makan sungguh-sungguh. Bukan maksud makan sungguh-sungguh tu 4 pinggan, itu hantu raya bang, kedarah kuat. Makan ni sungguh-sungguh maknanya bismillah, baca doa dulu, lepas tu makan tu kunyah elok-elok, lumat-lumat kan, baru telan. Itu bersungguh maksud dia. Makan betul-betul. Memandu sungguh-sungguh. Bukan bawa laju 18, bukan. Maknanya ikut aturan, pakai tali pinggang, masuk simpang bagi signal. Jangan langgar orang. Ni 2-3 hari ni mangkuk ayun mabuk-mabuk ni, pergi langgar orang sampai mati, aku hangat hati sungguh kan. Saya memang hangat hati sungguh tuan. Kalau tuan-tuan tengok post saya hari ni, memang kan tak keluar perkataan maki hamun je, geram sungguh. Tuan-tuan tengok kat Amerika tak, seorang je mati kan, orang kulit hitam kena tembak ke kena bunuh macam mana entah, dengan polis kulit putih kan. Mengamuk satu Amerika Syarikat, buat rusuhan, tak settle lagi sampai hari ni. Donald Trump pun dah pening, dah nak jadi Donald Duck dah tuan kan. Nak cerita sensitivity kan. Malam tadi yang kena langgar dekat Bukit Antarabangsa tu, kena seret 2 kilometer, mati budak Melayu kita, Food Panda. Lepas tu dia polis ada kot, Kak Saliza kot ada baca, tapi tak matilah. Yang tu kena langgar mabuk juga, cedera kan. Jadi tak tahu nak kata tuan, tunggu je lah. Mudah-mudahan hukuman yang lebih berat menunggu si pemabuk yang buat masalah kan. Orang non-Muslim dia nak minum arak, itu hak dia, tapi jangan menyusahkan orang. Dia ada aturan lah, ada SOP kan. Kita harap hukuman lebih berat lah, hukuman mati ke apa biar, tak, bagi yang lebih berat betul, sebab dia membunuh nyawa yang tidak berdosa. Masalah ni yang mabuk tak mati-mati tu aku geram sangat. Tu yang kita geram tu kan, dia tak mati tu, orang yang dilanggar tu mati. Itu yang hangat hati sungguh. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dah ke mana pula ceramah kita ni kan, jihad punya pasal sampai minum arak begini. Saya nak sebut bersungguh tu. Jihad tu bersungguh-sungguh. Khalil sambil memandu, hati-hati tu memandu tu. Abang Arif, silakan azan kita punya Tok Bilal masjid kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak semua. Jadi sahabat sekalian, jihad ni makna sungguh lah. Kita mengaji sungguh-sungguh. Kita makan minum betul-betul, sungguh-sungguh. Membaca betul-betul. Berzikir sungguh-sungguh. Selawat Nabi, selawat sungguh-sungguh. Baca Quran, baca sungguh-sungguh. Keluarga sungguh-sungguh. Jaga didik anak, isteri, suami kita elok-elok kan. Itu nama dia jihad. Jihad dalam erti kata yang lebih meluas. Yang lebih meluas. Kita ni disebut jihad, nampak perang aja kan, benda lain tak nampak. Jihad ni banyak sangat. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ibu ayah sekalian, Allah sebut dia
orang yang kuat iman, yang sempurna iman, yang beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu, kemudian dia berjihad dengan dirinya dan harta bendanya. Allahu Akbar. Kita kena belajar, sahabat sekalian, dalam suasana akhir zaman ni, kita melaksanakan pengorbanan. Ya, kita berkorban untuk agama. Biarlah orang nak kata apa, itu biar kat orang, kan. Orang kata ni saya dah sebut dah banyak kali. Orang kata ni tak habis. Orang kata tak habis. Kita dah bawa keluar dah cerita Luqmanul Hakim naik keldai dengan anak dia, kan. Orang kata macam-macam. Dia naik berdua pun orang kata, dia naik seorang pun orang kata, tak naik pun orang kata juga. Macam itulah. Hidup ni tak perlu kita nak sibuk dengan nanti orang kata apa pula. Tak payah. Kita buat apa pun orang akan kata juga, kan. Saya tukar setting pun orang kata. Tapi ibu-ibu tak katalah, orang lain ni, orang Afrika. Kan. Buatlah apa pun orang kata juga, kan. Jadi kita tak usah peduli orang nak kata apa, tapi yang kita nak kena ambil peduli apa Allah kata. Ni aku buat ni, Allah kata apa. Kalau aku buat macam ni, Allah kata apa. Aku buat macam ni, Islam kata apa. Macam tu tak? Baru cantik, tuan-tuan. Ni sibuk orang kata tak. Tak usah peduli kat orang lah. Orang ni semua dia kata, tuan. Ustaz kurus pun orang kata. Ustaz ehem-ehem pun orang kata juga, kan. Ustaz kuliah pakai jubah orang kata. Kuliah pakai t-shirt orang kata. Kuliah pakai kemeja orang kata. Kuliah tak pakai baju. Ada kuliah tak pakai baju. Bahaya. Kuliah tak pakai baju pun orang kata. Tak pakai kopiah pun orang kata. Ustaz pakai serban pun kata. Tak pakai serban pun kata tak. Mampus macam tu, tuan-tuan. Lantak lah. Lantak pi orang nak kata apa tak. Tak peduli lah. Lantak pi. Umur Abu Hurairah tak dapat info ke? Saya punya kuliah sekarang ni malam saja. Maghrib setiap hari. Dan nampak gaya sampai 30 Jun. Kan, sebab Selangor dah isytihar pula. Tak boleh lagi buka surau masjid sampai 30 Jun. Sultan Selangor dia risau rakyat dia nanti kena COVID. Jadi masih lagi kami di Selangor. Sedih jugalah, kan. Sedih jugalah. Banyak benda lain yang yalah, selain tak boleh kuliah tu satu, kan. Tak boleh masuk surau masjid satu. Tak sebutlah benda tu. Tak nak sebutlah, biarlah. Jadi tuan-tuan yang mana faham, mungkin dia faham lah tu, kan. Lama dah ustaz tak boleh berkuliah ni, kan. Dia faham lah tu. Jadi nak sebutnya apa, kuliah saya umur Abu Hurairah. Isyak dulu ustaz. Sila Abang Johar kita, silakan. Saya pun nak berhenti ni. So kuliah saya mulai hari apa itu, hari kita buat hari Sabtu. Kita dah start selepas maghrib pukul 8, kan. Lebih kurang 40 minit macam tu lah anggaran waktu dia. Jadi macam ni pun saya akan berhentilah. So setiap malam kuliah maghrib bersama saya, Ustaz Rahim Nasir, channel audio kuliah, channel Rahim Nasir dan Ustaz Rahim Nasir. 3 page kali kita buat. Kita share-sharekan. Dan yang kedua, sahabat sekalian, ada satu makluman tambahan. InsyaAllah malam ni selepas isyak pukul 9.30 ada satu lagi kuliah. Yang itu kuliah saya lepas isyak ni setiap hari Isnin sahaja. Mulai malam ni, pakai ambil kitab. Mulai malam ni pukul 9.30 malam. Setiap hari Isnin. Saya akan guna kitab ni. Kitab ni. Kitab Iman dan Kehidupan. Kitab ni best ni. Kitab Dr. Yusof Qaradawi. Jadi so malam ni lepas isyak ada satu lagi. Saya akan sharekan dekat
page saya Ustaz Rahim Nasir dan personal FB saya Rahim Nasir. Dalam audio kuliah tak ada, sebab ini dibuat oleh orang lain. Facebook Jaulah Abi Umi, Jaulah Abi Umi, tu sahabat di Ipoh, Pak Din apa semua kenal lah tu. Tu geng-geng Ipoh yang mengaturkan malam ni. Boleh no? Umur Abu Hurairah, itu maklumat dia. So kuliah subuh pagi-pagi tu tak ada dah lah. Saya hanya ambil malam saja. Dan terima kasih Nirman, Alhamdulillah, Wan Rafidah Abdul Kadir, terima kasih banyak. Muhammad Syarif, Cerah Perdana, Jamilah, yelah Cik Milah 30 Jun, sebulan lagi. Hari ni baru 1. Allahu Akbar. Kan dah orang kata kematu dah, duduk dalam rumah, berceramah dalam rumah je kan, kematu rasa. Jangan buat main. Tapi tak apalah kan, nak buat macam mana, itu yang diatur oleh Allah. Kita baca percaturan Allah, sudahlah. Hati kita akan jadi tenteram sikit, insya-Allah. Setiap Isnin 9.30 malam. Kak Salasiah 9.30, bukan pukul 9. Isnin 9.30. So habis berhenti ni Kang, boleh solat isyak dulu, rehat sekejap, 9.30 Kang, tengok dekat Facebook saya Rahim Nasir ataupun Ustaz Rahim Nasir. Dua-dua tu saya masuk, saya sharekan kat situ. Okey. So terima kasih semua. Dan hujung ayat tadi tak habis lagi sikit lagi. Seminit 2 lagi. Hujung ayat tu Allah kata ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Siapa yang beriman dengan rukun iman, yang tidak ada keraguan, kemudian yang berjihad dengan harta benda, jiwa raganya di atas jalan Allah. Jadi sahabat, benda ni kita kena cuba buat. Kena buat lah, bukan cuba buat, kena buat. Kita kena buat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan pada kita semua, ya, insya-Allah. Jadi yalah, betul lah Cik Atiah kata ujian besar kita lah, tapi kita pandang positif lah kan. Banyak hikmah PKP, banyak hikmahnya kita lockdown dan sebagainya. Dan pada saya sebagai ustaz ni pun banyak benda yang kita belajar daripada situasi yang berlaku, ya. Pada saya Allah nak reset dunia ni bagi jadi elok balik, bagi jadi bersih balik, insya-Allah kan. Nak reset juga perangai manusia. Jangan kita reset iman kita, sudahlah kan. Reset iman boleh tahan lagi. Delete tu memang bahaya sikit lah, no? Okey, so terima kasih banyak. Saya berhenti setakat ni dulu. Tajuk ni sebenarnya boleh habis. Ada 4 martabat iman yang kita akan bincang. Kita duduk kategori iman yang mana satu, nanti kita tengok. So terima kasih banyak. 9.30 ni kita jumpa lagi. Siapa yang ada sedikit kelapangan, 9.30 saya akan live sekali lagi. Saya ulang balik di channel Ustaz Rahim Nasir dan Rahim Nasir. Jadi tuan-tuan boleh follow dan boleh like page Ustaz Rahim Nasir, ya. Dan yang kedua, yang kuliah malam ni pun lebih kurang 40 minit macam tu lah. Tak adalah lama sangat kan, santai-santai je, insya-Allah. Dan yang kedua, seperti biasa, siapa nak infak, nak menyumbang kepada audio kuliah, boleh masuk dalam akaun yang tertera dekat skrin tuan-tuan tu. Itu nombor akaun audio kuliah, ya. Kita ada banyak benda yang kita akan buat dengan duit yang tuan-tuan infakkan tu melalui audio kuliah. Masuk je lah, RM1, RM2 ke berapa yang tuan-tuan ada, masuk dalam tu, infak, ya. Dan siapa nak infak kepada saya, maksudnya melalui saya yang menguruskan, boleh PM nombor di bawah. Ada nombor akaun, saya dah pinkan. Dan ada grup Telegram yang kalau siapa nak join, boleh tekan je link di bawah tu. Boleh join grup Telegram saya.
Telegram ni pun santai-santai je lah, tak ada apa sangat pun kan. Kadang-kadang orang tanya soalan dalam tu, gitulah. Kadang saya bawa keluar info-info, peringatan-peringatan ke apa yang orang kata patut padan lah. Macam tu lah, insya-Allah. So itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak pada semua yang meluangkan masa, yang menonton, yang share, yang komen, yang bersama dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura pun ramai malam ni. Terima kasih banyak, saya sangat menghargai. Dan jangan lupa like page saya, Ustaz Rahim Nasir, Ustaz Rahim Nasir, page dalam Facebook ya. Baru ada 5,000 lebih aja. Jadi kita upkan lagi, bagi naik puluh-puluh ribu pula kan. Yalah, kita ni ustaz-ustaz kampung je, orang tak kenal sangat kan. Tapi tak apa, yang penting kita buat benda yang betul. Orang kenal tak kenal tu tak apalah. Yang penting kerja agama ni kita jalan elok-elok. Dan terima kasih semua Kak Wan, Arif Irhan, Kak Sabaria, Kak Shima daripada Singapura tadi, Kak Ramla, Habibah Khalid, Niman, Asma Zuraida, terima kasih banyak Kak Saliza, Kak Sabaria, Asma Zuraida, thank you very much. So kita jumpa malam besok lepas maghrib macam biasa, insya-Allah. Dan malam ni 9.30, siapa yang berkelapangan, siapa yang nak tengok kuliah-kuliah ustaz lain pun boleh. Macam biasa Ustaz Zahazan, saya rasa pukul 9 dia punya live. Dan malam ni 9 suku, Gombak TV kita ada Ustaz Salahuddin Nasir, abang saya, 9 suku di Gombak TV. Tuan-tuan buka Facebook Gombak TV, ada Ustaz Salahuddin Nasir, insya-Allah. Saya punya 9.30 lah ya. Okey, itu saja, terima kasih. Kita nak berhenti solat isyak dulu, nanti 9.30 kita jumpa lagi lah. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan pada semua, saya berbesar hati tuan-tuan bersama saya malam ni, meluangkan sedikit masa. Terima kasih banyak. Moga Allah memberkati, moga Allah mengganjari yang terbaik, insya-Allah. So kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا متروكا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa 9.30 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.